Laporan pertama kita tak berapa nak best sikit lah. Kenapa tu? Sebab Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ingin memaklumkan bahawa perlawanan antarabangsa Tier 1 di antara skuad Harimau Malaya kendalian Kim Panggom menentang Yemen yang dijadual berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Terengganu pada 20 Jun 2023 terpaksa dibatalkan. Ya, selepas FAM menerima surat makluman rasmi daripada Persatuan Bola Sepak Yemen YFA pada jam 5 petang semalam, iaitu Selasa 30 Mei, yang menyatakan hasrat membatalkan perlawanan tersebut atas alasan ketiadaan pemain utamanya kerana menyertai skuad bawah 23 tahun negara berkenaan ke West Asian Championship di Iraq. Pembatalan saat akhir daripada pihak YFA ini sekaligus memaksa FAM perlu mencari segera pasukan pengganti sesuai dalam masa yang agak suntuk dengan pilihan terhad memandangkan kebanyakan pasukan lain sudah mempunyai lawan masing-masing pada kalender FIFA kali ini. Selepas menghubungi beberapa pasukan, FAM akhirnya telah berjaya mendapat persetujuan daripada Papua New Guinea sebagai pasukan pengganti untuk bertemu skuad Harimau Malaya di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada Selasa 20 Jun. Terdahulu, skuad Harimau Malaya akan berdepan pasukan di ranking ke-134 dunia Kepulauan Solomon bagi satu lagi perlawanan antarabangsa Tier 1 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada Rabu 14 Jun. Sebagai rekod, Yemen dikedudukan ranking ke-157 dunia, manakala Papua New Guinea ke-159 dunia berbanding dengan Malaysia yang berada di ranking ke-138 dunia. Rasa kepada pemain kita sendiri. Ya. Okey, dan bersama dengan kita untuk kupasan lebih lanjut situasi ini ialah bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri. Hello Abang Mawi. Ya, hello Lily. Okey, Abang Mawi, kecoh di kalangan peminat bola sepak mengenai pembatalan aksi persahabatan dengan Yemen. Jadi bagaimana Abang Mawi melihat perkara ini boleh mengganggu persiapan Harimau Malaya? Okey, dalam perkataan mengganggu, kalau kita ikutkan, kita dah ready dengan Yemen dan Kepulauan Solomon untuk melawankan perlawanan persahabatan. Tetapi digantikan dengan pasukan Papua New Guinea ini, pada saya tidak ada memberikan satu masalah besar kepada perancangan FAM sendiri dan perancangan Kim Panggon. Kerana saya lebih tertarik melihat balik dua perlawanan ini, di manakah pasukan apa yang cuba FAM ataupun barisan kejuruteraan Kim Panggon untuk mendapatkan perlawanan persahabatan tersebut. Satunya datang daripada ranking di atas kita, membezakan 4 ranking daripada ranking tersebut, kemudian satu perlawanan di bawah ranking kita. So jadi ketiadaan Yaman digantikan dengan Papua New Guinea sebenarnya tidak memberikan sebarang apa-apa impak terhadap perlawanan persahabatan tersebut, dan lebih baik kerana sedikit persamaan dari segi ranking yang dikendaki oleh Kim Panggon ataupun FAM berada dalam kelompok tersebut. Okey, tapi Yemen dengan Papua New Guinea adalah dua pasukan yang berbeza. So, adakah persediaan yang dilakukan oleh Malaysia untuk menentang Yemen setimpal dengan apa yang bakal mereka hadapi dengan Papua New Guinea nanti, Asmawi? Ya, Dayang, itu yang saya masukkan tadi. Kalau kita lihat dari segi ranking, saya pasti perancangan daripada FAM sendiri, terutama Kim Panggon, macam saya awal bagi tahu, satu perlawanan mengibatkan satu perlawanan ranking di atas, kemudian satu ranking di bawah. Yemen kita tahu 157, kemudian Papua New Guinea 159. So beza dia tak banyak, 2 ranking saja. So pada saya itu kehendak perlawanan persediaan FAM sendiri kerana melibatkan sedikit faktor kedudukan poin, ranking sendiri nak mengubah, nak dapatkan poin yang lebih sedikit pada perlawanan. Kalau dapat kemenangan di atas Kepulauan Solomon kerana dia berduduk di atas, kemudian mengekalkan ranking untuk lawan pasukan di bawah. So untuk berdepan dengan Papua New Guinea ataupun digantikan pasukan Yemen sebenarnya tak ada dalam situasi kita dalam kelang kabut, tetap dalam perancangan. Kerana pada saya, Dayang dan Lily, saya melihat mengikut perancangan tahun sebelum ataupun bulan kepada Januari ini, FAM telah buat 4 fasa, iaitu untuk dalam kalender FIFA, iaitu dalam bulan Jun, September, Oktober dan November. Jadi ini adalah fasa pertama. Jadi fasa pertama itu pada saya tidak memberikan kesan yang lebih kerana ia melibatkan 2 perlawanan awal di bulan Jun untuk persediaan Januari. So kita ada lagi masa. So saya jangkakan lebih kepada fokus untuk mendapatkan poin dan menang terlebih dahulu pada 2 perlawanan ini.
Okey, tapi Abang Moi, kalau kita lihat negara seberang seperti Indonesia yang memilih Argentina bagi melengkapkan jadual perlawanan Persahabatan Antarabangsa, bagaimana gambaran Malaysia nak menghadapi peringkat kumpulan, terutama sekali apabila bakal jumpa lawan seperti Korea Selatan dan juga Bahrain? Okey Lily, ini soalan menarik. Pada saya mungkin ketika ini bukan tidak sesuai tapi tidak perlu juga untuk kita berdepan dengan satu pasukan gergasi yang lebih hebat seperti Indonesia dan Argentina yang akan berlaku pada Jun nanti. Tetapi pada saya lebih melihat kepada persiapan kepada perlawanan sebenar nanti yang Januari itu. So mesti ke arah pada perlawanan yang melibatkan style of player, pattern of play, suasana ataupun taktikal yang perlu diterapkan di hari kejadian perlawanan yang akan datang nanti. So saya jangkakan itu yang lebih penting untuk pasukan negara, kerana pada pandangan saya tak kiralah berdepan dengan pasukan mana yang disusun oleh FAM atau Kipanggung sendiri ini pasti akan memberikan kesan kepada perlawanan pertandingan yang sebenar nanti. Itu yang lebih penting pada saya. Dan jangkaan saya, kalau kita melihat apa yang ada pada pasukan kita nak berdepan dengan kejohanan sebenar nanti, saya jangka dah Kim Panggung dah ada gambaran pemain-pemain yang perlu dipanggil, yang perlu dibawa, tetapi lebih kepada momentum seperti saya kata 4 pasak ini adalah persiapan terus untuk ke pertandingan sebenar nanti. Okey, kalau kita lihat semulalah kepada pasukan Papua New Guinea kan, apa kelebihan yang ada pada mereka ataupun apa yang perlu kita watch out tentang pasukan ini dalam aksi nanti, Asmawi? Okey Dayang, saya ada perhatikan ataupun saya ada sedikit buat congakkan kepada pasukan ini. Sebenarnya tak boleh juga dipandang ringan, dipandang remeh kerana pada statistik mereka ataupun data mereka ada perlawanan terakhir pada bulan September, mereka menang dengan Fiji dan satu tim daripada 1-2 iaitu Piala Minister Cup, itu tempoh suku air dan separuh air. Dan lebih menarik, pasukan yang Papua New Guinea ini dia menentang dengan pasukan Kepulauan Solomon ni yang kita nak main dengan dua-dua tim ni pada kelihatan qualified World Cup tempoh hari. Kepulauan Solomon menang 3-2 dengan pasukan Papua New Guinea. So balik kepada pasukan Papua New Guinea ni, berdepan dengan pasukan mereka, kita boleh pandang rendah kerana pada saya mereka ada pemain-pemain yang mengejutkan saya. So, mereka boleh pergi menjadikan gol. Itu yang lebih saya terkejut kerana of course pada saya ranking yang di bawah, tetapi corak permainan mereka sedang meningkat di bawah julatih Marcos Cosmo mereka, ataupun saya sekarang ini pun julatih baru mereka daripada Argentina. So jangkaan saya, kita tak boleh pandang mudah dan saya tertarik pada ada 3-4 pemain mereka seperti pemain jersey nombor 6 Ati Kepo 13, Tommy Semi, kemudian ketua pasukan mereka Alvin Komolong. Saya rasa ini akan memberikan tekanan pada pasukan negara. Tapi pada masa sama, of course, ranking dan momentum pasukan negara ketika ini baik dan seharusnya kemenangan perlu diambil kepada pasukan Papua New Guinea nanti. Okey, Abang Moi bercakap mengenai ranking kan. Adakah jadual perlawanan persahabatan yang diatur Malaysia ni hanya untuk menaikkan ranking negara? Of course sekali Lily, termasuk sekali kerana of course ini kalender FIFA. So kalender FIFA ini melibatkan sedikit faktor kemenangan tu ada poin. Jadi dia akan menambahkan sedikit poin jarak dan menambahkan kedudukan ranking akan mengubah pada setiap sekali jadual FIFA dan kita jangkakan itu yang kita perlu ambil walaupun tak kisah kerana seperti yang saya beritahu awal tadi, saya tetap melihat ini pasar pertama iaitu bulan Jun punya pasar. Jadi berdepan dengan pasukan yang mungkin sedikit lemah ataupun tidak ada nama seperti Argentina tidak mengapa, tetapi mengekalkan momentum, mengekalkan taktikal yang Kim perlu ada untuk mencipta kemenangan terlebih dahulu. Ini game 2 ni pada awal ni mesti kena menang begitu. Dan kita juga lebih bernasib baik kerana pasukan Papua New Guinea terima kita kerana mereka juga ada laluan perlawanan persahabatan dulu dengan pasukan Singapura. Jadi ini peluang kita untuk menilai pada kalau tak salah saya jangkaan saya 15 saya bulan 6 sebelum lawan dengan kita, mereka akan lawan persahabatan dengan pasukan Singapura. Jadi di situ kita bolehlah menilai kekuatan mereka dan bawa kepada perlawanan 20 hari bulan nanti.
Okey, so apa yang Asmawi katakan adalah tiada keperluan untuk kita lawan pasukan yang ranking lebih tinggi. Walaupun ramai mengatakan bahawa ia boleh membantu kita dapatkan persediaan yang lebih baik sebelum kejohanan Piala Asia. So tak perlu ya Mawi? Dayang, saya tak kata tak perlu. Keperluan melawan pasukan yang ranking atas pada kita memang perlu dan memang perlu diadakan dan perlu dapatkan kerana yalah kita sedia maklum Presiden kita antara ahli majlis FIFA sekarang ni mesti dia boleh bantu kita untuk mendapatkan kontak tim yang lebih bagus berstatus kelas A yang lebih tinggi. Cuma Dayang dan Lily, saya lebih tertarik nak berdepan dengan pasukan tu mengikut fasa. Mungkin kesesuaian saya ambil pada bulan Oktober iaitu 9 ke 17 Oktober ada lagi kalender. Kemudian November kemudian kita akan buat satu lagi tournament di sini 13 hingga 21. So mungkin tempoh jangkaan di situ ataupunlah paling nak selamatkan daripada segi persiapan September ada lagi. Jadi perlu ada kelas berstatus kelas A, tim yang lebih baik ranking kita, biarpun pada perlawanan itu kita kalah tetapi matlamat untuk menyiapkan pasukan kepada berdepan dengan situasi sebenar, perlawanan sebenar pada Januari nanti, itu yang lebih penting. Alright, so itulah apa yang Asmawi maksudkan dengan fasa pertama berdepan dengan Papua New Guinea dan selepas itu di fasa yang seterusnya baru kita nak berhadapan dengan pasukan-pasukan yang lebih mencabar ya. Alright, thank you Mamawi. Thank you for sharing with us perkara-perkara yang sangat penting sebenarnya untuk skuad negara berdepan dengan pasukan di Piala Asia nanti. Okay, thank you Asmawi. Kita nantikan fasa-fasa yang seterusnya. Thank you. Assalamualaikum. Salam.